Assalamualaikum dan selamat kembali kepada semua. So, hari ini kita kembali dalam bahagian kedua review mengenai Honda City Spec E. Dan dalam video kali ini saya nak ceritakan pasal saya punya driving experience, dia macam mana dia punya handling, pemanduan senyap ke tidak, dia punya MH. Semualah dalam video ni. Korang teruskanlah tonton sampai habis ya. Roll the intro. Okay, ni nak kongsi sikit pasal saya punya komen lah dekat reverse camera yang ada dekat Honda City ni. Okay, dia ada mode yang ni biasa, yang ni yang macam wide sikit. Lepas tu yang ni dia pandang ke bawah. Dia ada 3 mode dekat satu kamera lah. Cumanya dia punya kualiti dia itulah agak menyedihkan sikit lah. Patutnya Honda boleh letak sikit kualiti yang lebih better lah. Sebab Honda BRV yang 2017 punya kualiti dia, maaf cakap maaf kalau geng-geng Honda City yang spek ini terkasa dia macam dia lagi lawa lah. Okay guys, jadi mari kita mulakan pemanduan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini adalah first impression dia. Jadi saya ada adjust sikit steering. Okay, dia punya auto lock. Bila kita dah jalan lebih dalam berapa saat, dalam 30 hingga ke 1 minit, dia akan auto lock semua pintu lah. Yang mana ianya bagus. Guys, saja untuk kongsi korang. Okay, macam kat meter Honda City ni, korang boleh nampak ada line hijau kat kiri dan kanan ujung meter panel ni. Maknanya dia menunjukkan yang korang bawa dalam pemanduan yang economical lah, iaitu dalam penjimatan minyak. Okay, daripada segi bunyi tayar, memang betul tayar Continental UC6 memang memberikan performance bunyi yang senyap, iaitu tak banyak dengar. Cuma daripada bahagian segi tingkap dia macam tak seberapa kedap secara personal. Macam bunyi luar, bunyi motor yang biasa, kadang bunyi tu boleh masuk ke dalam ruang kabin ni. Dan dia punya brake feel memang gradual, iaitu dia memberikan performance yang direct, yang sesuai untuk pengguna biasa macam saya. Dia tak terlampau makan sangat. Dia punya brake dia agak smooth lah. Dia tak spongy, a bit smooth. Bila kita langgar macam bonggolan-bonggolan dekat jalan ni, serapan hentak tu tak terlampau jelas lah. Kat sini kita boleh nampak faktor ketebalan tayar dan juga tuning dia punya absorber main peranan lah dalam memberikan suasana kabin yang senyap dan selesa. Dengan sitting position, steering angle yang saya dah adjust, ikut saya punya kesesuaian, memang sedap. Okay, untuk visibility kereta ni, dekat bahagian A pillar, B pillar dengan C pillar, saya boleh acknowledge yang dia punya A pillar dia tak terlampau besar lah. Saya rasa macam sama macam sebelum ni. Okay, kita masih cakap pasal visibility. Dia punya side mirror dia kiri kanan, macam kau main tengok, dia placement dia ditarikkan ke belakang sikit, yang mana dia akan bagi satu ruang dekat bahagian, betul-betul dekat bahagian A pillar ni. Kalau macam kita perasan kereta Proton Persona, dia akan ada satu cermin tau. Satu cermin dekat bahagian A pillar ni, kiranya benda tu macam blind spot punya cermin, macam dekat bahagian belakang kan. Tapi kat sini Honda dia tak guna blind spot cermin tu, tapi dia orang gerakkan position cermin ni ke belakang sikit. Dengan itu dia akan bagikan lagi banyak visibility dekat bahagian A pillar ni. Sebab selalunya A pillar ni antara blind spot yang paling utama untuk kita bila kita tengok hadapan. So saya akan cuba test dia punya acceleration daripada 100 lah. Saya kurangkan dia punya kelajuan kepada 100. Okay, saya akan cuba. Sekejap, okay, 100 saya akan cuba. Ini pada dalam gear D Okay, saya nampak dia naik. Okay, pada initial dia macam agak lambat sikit, dia macam agak berat sikit. Tapi bila dia dah dalam tambahan 10 km per jam tu, dia dah start lah. Macam VTEC tu dia dah keluar dia punya target kan. Dia dah boleh nampak rasa sedap lah. Tapi korang boleh detect lah yang wind noise tu dia dah start masuk lah. Oh, tak lupa, kereta ni kan ada pedal shift kan. So, macam mana kita nak pakai pedal shift? Kalau kita berada dalam gear D, kita boleh masuk jugalah, tapi dia tak ada rasa revving yang tinggi lah, senang cerita. Kalau kita nak revving yang tinggi, kita kena masuk dalam gear S, kita drop gear. Dia akan tarik revving tu sampai 4,500. Nampak gear 4. Gear S ni adalah supaya kita boleh kawal RPM yang tinggi apabila kita nak overtake kereta ataupun kita nak memotong. Overtake dan memotong kereta tu sama je, benda yang sama. Tapi kalau kita nak bawa relax, kita masuk kepada gear D lah. Apa nak cakap, dia punya safety system yang ada dekat Honda City ni, dia 5 bintang ASEAN NCAP,
Dia ada vehicle stability control dengan traction control, ABS, EBD dengan BA, reverse sensor, dia ada ISOFIX, dia ada 4 airbag untuk model S dengan E, tapi kalau untuk model V dia ada 6 airbag. Tapi sayangnya Honda Sensing hanya ada pada Honda CTR-S lah. Pada saya patutnya Honda tawarkan Honda Sensing tu dekat spek V lah, paling minimum pun. Sebab itu adalah orang kata key point untuk jual kereta yang selamat pada orang ramai. Macam Toyota dia ada safety sense. Pro 2 dia ada ADAS, macam Pro 2 Altiva tu ADAS 3.0 tau. Okay guys, sekarang saya nak cuba satu fungsi, iaitu cruise control lah. Ini adalah cruise control yang basic je dia bukan yang adaptive punya. Okay, macam mana cara nak pakai? Okay, first kali korang tekan butang cruise control kat sini, and then dia akan ada indikator cruise main tu menyala. Lepas tu korang kena pilih speed yang korang nak. Contoh macam saya nak 80. Lepas korang dah pilih speed yang korang nak, korang tekan button rest ni, rest/plus ni. Korang tekan sampai indikator lagi satu, iaitu indikator cruise control tu menyala. Bila dia dah menyala, okay, korang dah boleh lepaskan kaki korang daripada pedal minyak. Cumanya steering dengan brake korang kena kawal, dan bila korang tekan brake, dia punya sistem cruise control tu akan cancel. So ni adalah untuk pengetahuan korang lah. So benda ni sesuai lah untuk keadaan highway apa semua. So korang tak ada rasa penat, tak ada rasa fatigue sangat lah bila korang nak memandu tu. So itulah perkongsian saya dan saya punya pengalaman memandu Honda City. Apa yang saya boleh cakap kepada siapa yang mencari ataupun ada yang masih bujang ataupun yang baru kahwin, nak cari kereta yang nak ruang kargo yang besar, ruang dalaman yang luas, lepas tu nak kereta yang selesa dan laju, bolehlah ambil Honda City ni. Saya memang recommend. Macam biasalah, setiap teknologi yang dibuat oleh manusia ada kelebihan dan ada juga kekurangan dia. Saya boleh cakap yang Honda City spek ini dia all-rounder punya kereta untuk segmen B. Okey, itu saja untuk bahagian kedua review Honda City. Okey, harap korang enjoy tengok video ni. Kalau korang ada apa-apa pendapat ke pertanyaan ke, korang boleh tinggalkanlah korang punya komen dekat ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like dan share kat kawan-kawan korang, bagi kita boleh berkongsi pendapat. Bagi owner-owner Honda City ke kan, mana tahu korang ada apa-apa masalah yang timbul semasa korang pakai ke kan, korang boleh share kat di bawah, tak ada masalah. Saya rasa itu sajalah saya punya ulasan untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum and adios.